sila ke depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, ya Tuhan lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, buangkanlah simpul pada lidahku, yafqahu qawli, bagi mudah mereka memahami kata-kataku. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami ini tidak ada ilmu kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada malam yang mulia ini perhimpunan yang Kamu rahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sum. Dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang Kamu jaga kami daripada segala dosa dan segala maksiat. Amma qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci yaitu Allah yang memperjalankan dalam perjalanan malam yang sulit dengan hamba-Nya di satu bahagian malam daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis ataupun Palestin, alladzi barakna haulahu, yang mana kami berkati di sekelilingnya untuk kami tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia iaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Namanya terima kasih kepada saudara Zul yang berusaha jemput anda datang ke masjid Bukit bernama Bandar Bukit Puchong. Masa kali pertama saya datang ke sini. Bila kita membicarakan tentang bulan Rejab ataupun di bulan Rejab, orang akan baca ayat yang saya sebut di permulaan tadi. Ayat ini selalu sebut. Dan pada malam ni saya nak bercerita kepada tuan-tuan. Pada pagi peristiwa Isra' Mi'raj itu, Nabi SAW bergegas ke rumah Ummu Hani. Bila turun daripada sampai balik ke Bumi Makkah, Nabi terus ke rumah Ummu Hani. Siapa Ummu Hani ini? Ummu Hani ini dikatakan macam ibu angkat kepada Nabi SAW. Nabi berceritakan peristiwa yang dia alami, dibawa kepada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, seterusnya diperjalankan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Maka Ummu Hani dengar dengan teliti cerita baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas habis bercerita, Nabi itu bangkit. Ummu Hani bertanya, "Kamu nak ke mana wahai Muhammad? Kamu nak ke mana?" Dia kata, "Aku nak," Nabi SAW bagi tahu pada Ummu Hani, "aku nak ke kota Makkah. Nak ceritakan apa yang aku cerita kepada kamu ini kepada orang Makkah." Ummu Hani kata, Jangan. Cukuplah biar aku seorang yang dengar cerita ni. Tak payah cerita kepada orang Makkah." Nabi kata, "Tak boleh. Kerana perintah Allah Subhanahu wa taala supaya aku bercerita pada orang Makkah." Saya mulakan cerita pada hari ini. Nabi
Nabi SAW turun tak di muka bumi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ceramah Isra' Mi'raj. Daripada saya kecil, saya dengar, sehinggalah kepada saat saya berusia ni muda lagi, baru 36 tahun, saya tak pernah dengar Nabi SAW ni turun dah ke muka bumi. Kalau ustaz tu datang berceramah, biasanya dia cerita daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, lepas tu naik ke langit, naik langit pertama jumpa dengan orang ni, naik langit kedua jumpa orang ni, sampai langit ketujuh. Biasanya habis masa 1 jam dia zoom lagi. Mana sempat? Tidak pun tersangkut dekat Sidratul Muntaha. Pentingnya Nabi SAW naik ke langit tak pernah turun tuan-tuan. Tak pernah turun. 30 tahun ceramah Isra' Mi'raj, Nabi tak pernah turun ke muka bumi. Jadi malam ni saya mulakan Nabi turun dah. Turun berada di rumah Ummah ni. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Mekah, bergegas berada di depan Kaabah untuk cari orang untuk baginda sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang peristiwa Isra' Mi'raj ni. Tengah-tengah Nabi SAW bermundar-mandir mencari orang untuk diceritakan tentang Isra' Mi'raj ini. Harapan baginda SAW ialah berjumpa dengan sahabat-sahabat karib, Abu Bakar As-Siddiq, ataupun Osman, ataupun Umar, ataupun sesiapa di kalangan sahabat. Pentingnya Nabi SAW begitu bercerita untuk orang pertama dengar cerita Nabi ialah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa nama Abu Bakar? Di hujungnya Abu Bakar bin Abi Quhafah dipanggil Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq kerana sentiasa membenarkan Nabi SAW. Kalau kita baca sirah tentang riwayat hidup Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan akan jumpa satu cerita yang begitu cantik tentang kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni seorang yang tinggi lambai, badannya kurus, tidak terlampau kurus tapi tidak gemuk, kurus dia. Kulitnya putih, cantik dan orangnya lemah lembut. Bercakap dengan orang lemah lembut, muamalatnya lemah lembut. Menyebabkan terkenal di bumi Makkah seorang saudagar yang lemah lembut, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum datangnya Islam, sebelum Nabi nak kata apa, diutuskan, Nabi diturunkan ayat Iqra ataupun surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebelum dilantiknya Nabi Muhammad sebagai Rasul, Abu Bakar memang orang baik. Orang baik. Dia tidak percaya dengan berhala. Dan Abu Bakar As-Siddiq dalam hidup dia tak pernah sembah berhala. Dia tak pernah sembah berhala. Ini satu kenyataan yang penting tuan-tuan. Kenapa saya sebut Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah menyembah berhala? Kerana orang-orang Syiah dia muliakan Ali dengan gelaran karramallahu wajhah. Orang tanya, kenapa Ali kamu panggil dia karramallahu wajhah? Katanya sebab Sayyidina Ali tak pernah sembah berhala. Kenapa kita tidak panggil Abu Bakar As-Siddiq karramallahu wajhah? Kita panggil Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apabila Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, bila Ali saja karramallahu wajhah. Ali dia peluk Islam waktu usia dia muda, maka dia tidak ada peluang mungkin sembah berhala. Ada lagi sahabat Nabi yang muda, antaranya Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ataupun yang lahir dalam Islam, nama dia Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Kenapa Ibnu Abbas kita tak namakan dia karramallahu wajhah? Kenapa Ibnu Umar kita tak namakan dia karramallahu wajhah? Abu Bakar sendiri tidak dinamakan karramallahu wajhah. Kenapa? Jadi dakwaan Syiah ini kurang tepat pun. Senang kata tak betul lah yang Syiah dakwah. Dan apabila kita sebut begitu, orang Syiah jawab balik, Ali karramallahu wajhah sebab bukan kerana dia tidak sembah berhala, tetapi kerana dia tak pernah tengok kemaluan dia. Ini lagi cerita bohong. Orang tua-tua dulu selalu cerita Ali ni tak pernah tengok kemaluan dia, sebab itu kita panggil dia karramallahu wajhah. Saya mengaji pondok dulu. Waktu mengaji pondok ni, perbahasan tentang Ali begitu hebat. Bila saya mengaji di luar, saya tahu kenapa orang kita begitu mendewa-dewakan Ali. Kerana pahaman Syiah ta'assub dengan Ali. Dulu kecil-kecil dulu, bila belajar silat, nak tumbuk orang ni, guru dia ajar cara genggam. Nak lipat tangan ni, genggam lipat ni, dia sebut gagah Ali, gagah Musa. Dia boleh lipat, dia tipu.
baru tumbuk orang. Dia tutup tahi tak berasa. Kononnya lah gagah Ali bagi Musa. Orang memang percaya bahawa Ali ni gagah, hebat, sehingga jumpa akar kayu dekat bukit, nama dia akar itu ialah tongkat Ali. Tak bubuh pun tongkat Osman, tongkat Abu Bakar. Pergi kedai kopi kejap lagi, saya malam ni nak minum air tongkat Osman. Tak ada. Tongkat Ali. Ali pengaruh Syiah. Lawan dia kacik Fatimah. Fatimah isteri Ali. Ini semua pengaruh Syiah. Harap-harap masyarakat kita tahu. Abu Bakar As-Siddiq waktu sebelum Islam, dia seorang yang baik. Dia selalu mencari Tuhan yang sebenar, selalu cari ke sana kemari, dan dia selalu berkawan dengan pendeta ahli agama pada zaman itu. Di Mekah, orang beribadat mengikut agama Nabi Ibrahim AS. Di Syam, orang mengikut Nabi Isa AS. Kerana itu Nabi Muhammad SAW bertahanus soalan 2 hari lepas di satu masjid Batu 14. Adakah amalan tahanus Nabi SAW sebelum Islam, sebelum ditampakkan menjadi Rasul itu menjadi sunnah dalam Islam? Sebenarnya tuan-tuan, saya ni buat program di Lembah Kelang ni, program bicara din. Saya jarang-jarang pergi berceramah atas satu topik. Saya pergi bicara din, dia ada soal jawab. Jadi saya bagi peluang untuk soal jawab. Sekiranya saya berceramah, saya mulakan ceramah saya dengan soalan. Soalan yang tuan-tuan tanya itu akan jadi tajuk ceramah saya. Saya suka begitu, sebab ianya related dengan kehidupan tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu, kalau yang saya datang, saya utarakan hujah sesuatu, mungkin tak kena dengan kehendak tuan-tuan. Jadi bila program bicara adik, tuan-tuan boleh tanya apa. Nak SMS, boleh tanya direct. Yang di belakang saya bagi nombor telefon saya untuk SMS. Nombor telefon saya senang diingat, 019 3 juta 5. 019 3 00 00 05. 019 3 5 biji kosong 5 dekat belakang. Tapi tanya dalam program lah, jangan tanya bila saya dah balik. Kalau ada nak tanya sekejap lagi dalam 15 minit akhir tu saya buka soalan. Hari ini sebab tajuk ceramahnya Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq satu hari dia pergi ke bumi Syam. Waktu berada di bumi Syam, Sayyidina Abu Bakar bermimpi. Dia bermimpi apa? Bulan jatuh daripada langit, jatuh ke bumi Makkah dan pecah, berkecai bulan. Terang benderang di bumi Makkah. Seketika kemudian bulan tadi bercantum balik dan naik ke langit. Dan bulan yang sama jatuh kali kedua di atas giba Abu Bakar As-Siddiq. Sensitif suku bulan. Tak apalah, tak ada kaitan dengan bulan. Banyak sangat bulan. Bila begitu dia tanya, apakah mimpi ni? Kali kedua dia bermimpi, kali ketiga bermimpi waktu berada di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq terus berjumpa dengan seorang ahli agama, pendeta pada waktu itu. Dia tanya, apakah alamat mimpi ini? Tuan-tuan jangan SMS tanya alamat mimpi ya. Jangan tanya saya bukan ahli tafsir mimpi. Sebab saya 2-3 hari ini pening dengan soalan mimpi. Orang tanya macam-macam mimpi. Saya kata saya bukan ahli tafsir mimpi, saya tak tahu. Nak tanya orang lain. Saya kata, Ustaz, semalam saya mimpi digigit kucing. Apakah alamat dia? Allah Ustaz, saya tak tahu. Minta maaf lah. Nanti kan salah jawab kan, marah pula. Ada orang mimpi digigit pula. Orang ulama dulu kata mungkin kamu akan dipinang orang. Nak pinang orang macam mana anak dah 6? Dia mimpi tu saya pun tak tahu. Allahu a'lam. Jadi tak payah tanya tentang tafsir mimpi. Saya tanya pada orang-orang yang alim, yang arif tentangnya, orang yang membuat kajian tentang perkara tersebut. Maka dia tanya pendeta dia menjawab pada Abu Bakar As-Siddiq bahawa Nabi akhir zaman telah pun diutuskan di bumi Makkah sekarang. Maknanya ditauliahkan seorang Nabi. Baik kamu bergegas balik sekarang. Maka Abu Bakar As-Siddiq balik. Dia nak cari siapakah Nabi akhir zaman ini. Bila sampai saja di kota Makkah, orang yang sambut Abu Bakar ialah Abu Jahal. Abu Jahal and the king disambut dia. Dia tanya pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu tahu tak apa yang didakwa oleh sahabat baik kamu?
Abu Bakar ni berkawan baik dengan Rasulullah. Kamu tahu tak apa cerita yang baru berlaku yang sahabat baik kamu mendakwa? Dia tadi dakwa apa? Yadda'i annahu nabiyyan li hadhil ummah. Kata Abu Jahal, dia mengaku mendakwa bahawa dia nabi kepada umat ini. Apa jawab Abu Bakar? In qala faqad sadaq. Kalau benarlah Muhammad berkata begitu, maka Muhammad bercakap benar. Allah musta'an. Abu Jahal pun tu lah. Abu Jahal kata Abu Bakar cerita tentang Muhammad semuanya okey belaka. Ni Abu Bakar ni seorang sahabat yang begitu rapat. Terus Abu Bakar tak balik ke rumah dia, datang bergegas ke rumah bagi dia Rasulullah. Nabi tengah murung, tengah bersedih kerana Nabi dalam keadaan terkejut berjumpa dengan Jibril AS. Ceritanya panjang. Biasa cerita ni orang sebut pada bulan Ramadan, 17 Ramadan nuzul Quran. Dan waktu itu yang beriman, yang masuk, yang peluk Islam hanya Khadijah seorang saja. Bila Abu Bakar datang, Khadijah bagi tahu, dia benar Ammi, wahai suamiku yang ku kasihi, sahibaka, sahabat baik kamu datang, Abu Bakar. Nabi dengar je nama Abu Bakar, terus ceria. Terus sama Abu Bakar naik. Abu Bakar terus naik. Abu Bakar tanya, malaka wa ma sami'tu. Apa yang menimpa kamu wahai Muhammad, dan apa yang aku dengar ini? Aku dengar cerita, kata Abu Bakar. Nabi tanya, kamu dengar daripada siapa? Daripada Abu Jahal. 2 kali monyok Nabi. Tadi sedih dah, tengok sahabat gembira. Dengar cerita daripada siapa? Daripada Abu Jahal. Lagi tak ada. Abu Jahal tak ada benda baik yang dicerita tentang Nabi SAW. Apa Abu Jahal cakap? Abu Jahal bagi tahu bahawa kamu mengaku menjadi Rasul, Nabi bagi umat ini. Nabi diam seketika. Nabi tanya Abu Bakar, habis itu kamu jawab apa? Ini seorang sahabat nak uji sahabat dia. Kamu jawab apa bila kamu dengar begitu? Abu Bakar menyebut, in qala faqad sadaq. Aku jawab, sekiranya benar kamu menyatakan demikian, maka apa yang kamu nyata itu adalah benar. Nabi SAW terus peluk Abu Bakar dan menangis teresak-esak. Inilah Abu Bakar as-Siddiq. Masya Allah. Iman dia, yakin dia pada Nabi SAW. Dia yakin dengan sahabat dia sebelum Islam, yakin lepas Islam lagi kuat. Kerana itu Nabi sebut, lau yuza iman Abu Bakar. Kalau kita timbang iman Abu Bakar as-Siddiq ini, lakafatul ummah, ditimbang dengan keimanan seluruh manusia, nescaya sama berat dengan iman Abu Bakar as-Siddiq. Cukup memadai dengan Abu Bakar seorang timbang dengan keimanan kita. Kita ni kurang yakin dengan Allah. Al-iman dalam bahasa Arab ialah yakin. Iman, yakin. Kerana kita selalu guna perkataan Arab, ini yang jadi masalah. Beriman kepada Allah. Sepatutnya kita tukar perkataan iman dalam bahasa Arab, makna dalam bahasa Melayu adalah yakin. Yakin dengan sungguh-sungguh. Yakin dengan Allah, yakin dengan malaikat, yakin dengan kitab, yakin dengan Rasul, yakin dengan hari kiamat, yakin dengan qadar baik dan buruk, ketentuan baik dan buruk. Oh, kita faham, kita terus bagi dalam bahasa yang kita faham. Translate. Kerana itu saya di mukadimah tadi, setiap ucapan bahasa Arab saya terjemah dalam bahasa Melayu. Kerana kita orang Melayu tak faham bahasa Arab. Dulu guru-guru kami, saya mengaji pondok, ada guru yang mengaji dekat India, ada guru yang mengaji dekat Mesir, ada guru yang mengaji dekat Mekah. Mereka ni ada karakter masing-masing dan menggunakan istilah masing-masing. Dia mengaji dekat negara Arab, bila dia nak marah pada anak murid dia sebut kharabaitan. Dia maki kita lah. Kita pun tak faham apa dulu. Yang mengaji dekat India, dia nak marah dekat kita, galagahun. Anak murid tu tengok je, galagahun. Satu hari saya tanya, guru ni selalu sebut galagahun. Galagahun. Bila tengok murid dia malas sikit, galagahun. Mengatur sikit, galagahun dia sebut. Saya tanya dia tu, guru, apa makna galagahun? Galagahun ni maknanya suka tengok bulu ketiak. Tengok bulu ketiak. Apa kaitan pula? Orang tengok bulu ketiak ni orang pemalas, tak ada kerja. Duduk belek bulu ketiak tengok kiri kanan, jadi dia malas buat kerja dah. Istilah orang Kelantan, belikat panjang.
tulang belakang panjang kan nak bagi macam tu dah lebih kurang. Jadi dia maki dalam bahasa dia. Saya duduk dalam keluarga campur, mak saya Cina. Mak saya keturunan Cina. Bila marah pada anak dia sebut nang putih, nang koi. Jadi anak lagi tak faham. Dia kata orang bukan orang, hantu bukan hantu. Marah betul lah. Saya kata kenapa masa dia sebut nang putih, nang koi. Dia kata orang bukan orang, hantu bukan hantu. Kalau orang dia dengar cakap, yang tak dengar cakap ni hantu. Tapi hantu tak nampak tengok, kamu nampak tengok. Jadi orang pun bukan orang, hantu pun bukan hantu. Marah gitu. Pentingnya perkataan Arab ni kena terjemah dalam bahasa Melayu yang betul, baru orang kita faham apa yang kita nak ucap. Beriman dengan Allah, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan sepenuh-penuh yakin. Orang yang yakin dengan Allah, dia tidak akan bimbang dengan hidup dunia ini sebab kamu ada Allah. Tapi siapa yang yakin? Beriman ni kita ajar pada anak kita. Saya ingat waktu usia saya 6 tahun, saya dihantar mengaji sekolah pondok ni seawal usia 6 tahun. Masuk sekolah pondok, ustaz ni kata apa? Kamu ni belum Islam. Terkejut dah kita. Mak saya Islam, bapak saya Islam, kenapa saya belum Islam? Saya tanya kenapa saya belum Islam? Sebab kamu tidak tahu apa itu sifat 20. Sifat 20 ni hebat sungguh tuan-tuan. Menentukan orang ni Islam ke tidak Islam. Bimbang lagi kita balik menangis dekat rumah. Kalau bagi tahu dekat bapak kita rotan. Ibu bapak zaman dulu ni, kita komplain tentang cikgu, dia rotan kita. Zaman sekarang jangan, anak belum komplain lagi, bapak komplain dulu. Bapak pergi sekarang cikgu dulu. Kerana tu kurangnya berkat. Dia pun kata kalau kamu nak sempurna Islam, kamu kena hafal. Hafal apa guru ni hafal ni? Saya pun hafal lah waktu usia 6 tahun dulu. Allah itu wujud. Wujud artinya ada. Adanya Allah Ta'ala kerana adanya alam ini. Wujud lawannya Adam. Ada lawan tiada. Mustahil bagi Allah Ta'ala itu tiada kerana adanya alam ini. Itu baru satu tuan-tuan daripada 20. Bila hafal habis dia sifat 20, guru tu pun bagi tahu dia, alhamdulillah hari ni kamu dah Islam. Sebab apa dah Islam? Sebab hafal sifat 20. Saya cakap dekat guru, masalahnya apa yang kami hafal ni kami tak faham. Tak apa, tak faham pun, asal hafal je, sempurna Islam. Masya Allah. Diajar Islam dengan cara yang susah. Diajar begitu. Orang baru masuk Islam, diajar begitu juga. Mu'alaf ni dihantar khusus di negeri Kelantan, dihantar ke Sabah mengaji kitab tauhid berkaitan dengan sana. Bila lama mengaji 4, 5, 6 tahun, akhirnya mu'alaf ini become ustaz, jadi ustaz dia. Datang pula ke negeri Selangor, dia pun ceramah kepada golongan-golongan mu'alaf baru. Ustaz tu Cina, yang masuk Islam tu Chinese, dia pun ceramah dekat dalam satu majlis. Kebetulannya saya hadir dalam majlis itu sebab sesi keduanya saya berceramah. Saya dengarlah ustaz ni ceramah. Allah itu wujud. Wujud artinya ada, kata ustaz. Adanya Allah Ta'ala kerana adanya alam ini. Wujud lawannya Adam. Wujud artinya ada, lawan tiada. Mustahil bagi Allah Ta'ala itu tiada kerana adanya alam ini. Bila dia sebut begitu, yang ramai-ramai datang ni yang baru belum Islam, ada Cina, ada India. Yang Cina tu bangun, ayah, ustaz itu Tuhan Allah mula-mula ada, lawan-lawan lama-lama tak ada. Yang India lagi confused, ustaz cakap betul-betul Tuhan Allah ada ke tak ada? Mengajar cara susah tentang Islam, dia tidak boleh begitu. Kita kena mempermudahkan. Agama ni yang dibawa oleh Nabi SAW bukan susah. Agama ni mudah. Kita yang menyusahkan. Kalau cerita tentang Isra Mi'raj, kita mengutamakan cerita perjalanan Nabi apa semua. Yang sahabat kita Zul sebut, paling besarnya Nabi bawa turun satu anugerah yang besar, as-salat. Yang ni jangan dibincangkan. Ada ulama di negara Arab, dia namakan bulan Rajab ini Syahrul Salat, sebagai bulan salat. Bukan bermakna bulan ni je kita semayang, bulan lain tak semayang, bukan.
Syahrul salat, bulan inilah mereka memperkasakan salat. Mereka adakan diskusi tentang salat. Walaupun orang Arab lebih mahir salat daripada kita, tapi mereka adakan diskusi yang besar di bulan Rajab. Kerana itu kita tengok orang Arab bila solat, tuan-tuan pernah tengok tak orang Arab ni takbirnya panjang, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ada? Pernah dengar? Pergi mana-mana, tuan-tuan tengoklah TV. Kalau yang tak pernah pergi tanah Arab, dia tengoklah TV. Sepanjang saya berada di negara Arab menuntut ilmu, saya tak pernah jumpa imam yang takbirnya panjang. Tarik gitu. Orang kita je, orang Arab, imam apa? Allahu Akbar. Yang panjang sikit bila Allahu Akbar, tu bila dia nak suruh suara orang dengar jauh. Imam dia pendek, Allahu Akbar. Kita jadi panjang. Kenapa? Sebab kita lebih mahir solat daripada orang Arab. Itu je. Kita ajar solat dengan cara susah. Bila nak angkat takbir, dia kena niat pada waktu takbiratul ihram yang dikatakan muqaran. Azmu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Muqaranah ni pula ada muqaranah kamaliyah, ada muqaranah tauzi'iyah, ada muqaranah juz'iyah. Itu baru 3, saya tak sebut lagi 12 muqaranah. Ini mengaji pondok, tak nak saya mengaji pondok dulu. Bila angkat takbir, kena ada pasal ta'rif ta'yin dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar tu bila sebut A-nya, usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman adaan lillahi ta'ala. Dia bar ke Allahu Akbar, dia habis sekali. Tak habis sekali, tak sah. Dia tak jadi muqaranah. Muqtarinan, muqaranah tak ada. Kalau bahasa Melayu Allahu Akbar, Allah tu saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat, makmum tunai kerana Allah Ta'ala, makmum tunai kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bang, jenis sekali. Itu yang kita tengok orang kata Allahu Akbar. Sebab niat masuk dulu habis. Dia kejar dia. Macam-macam ada yang Allahu Akbar. Syekh Umari seorang ulama mutartar dalam mazhab Syafi'i. Mutartar bahasa Arab ni maknanya teroris. Totok. Ulama totok dalam mazhab Syafi'i, nama dia Syekh Umari. Dalam kitab dia tulis Syekh Umari fi bahjatihi wa ala. Dalam kitab dia Tarsyihul Murtarsyidin. Apa dia tulis? Ra'aitu unasan yukabbiruna fi takbiratul ihram. Kan macam aku tengok orang yang solat waktu takbiratul ihram ni macam orang gila dalam kitab. Saya tak bawa kitab malam ni, tidak bawa kitab, nak bawa rujukan ni nak bagi tahu kesilapan kita. Tidak begitu. Niat ialah sebelum perbuatan. Tuan-tuan duduk dekat rumah tadi, pakai baju mandi, isi tanya nak ke mana? Nak ke masjid. Maknanya niat tu berlaku nak ke masjid waktu kita dekat rumah. Bila dah duduk, saya duduk dalam masjid macam ni, tanya tuan-tuan, buat apa ni? Nak ke masjid, orang tu blok sisasi. Dah sampai dah masjid, mestilah nak dengar kuliah. Tengah dengar kuliah, kenapa nak dengar kuliah? Nak tambah ilmu, benda yang akan datang. Niat ialah sebelum perbuatan. Mana ada niat berserta dengan perbuatan? Tak ada. Dia qubailah, sedikit sebelum perbuatan. Dalam mazhab Syafi'i pun membahaskan yang di salah tafsir, bila kita berada di tingkat sembahyang, sebelum angkat tangan yang disebut takbiratul ihram. Angkat tangan ni sunat, bukan wajib tuan-tuan ya. Tak angkat apa? Allahu Akbar. Sah. Yang ni sunat. Ada ustaz dalam TV. Oh, ustaz dalam TV. Sebab bila ustaz dalam TV ni, dia kira apa, maksum lah ustaz TV kan. Saya pun masuk TV juga, tapi tidak maksum. Tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan tengok confirm tak pergi Jumaat. Sebab Al-Hidayah tu pada pukul 1 tengah hari. Tuan-tuan tak pergi Jumaat tu, tengok ibu-ibu betul lah. Tak
takbiratul ihram ini bila kita angkat tangan ni, dia kata wajib. Ustaz ni mengajar, dia sebut angkat tangan ni wajib. Special pula tu dia kata dalam hadis sebut bila rafa'a yadaihi haswa mankibai. Memang betul hadis ni, tetapi itu sunat bukan wajib. Dia kata angkat tangan ini kena paras bahu, maknanya begini. Yang siku ni kena paras bahu. Tangan ini kena rapat dekat telinga. Yang ni kena, jari semua kena rapat. Ibu jari kena sama dengan cuping telinga. Allahu Akbar. Cuba buat. Tak susah. Allahu Akbar. Ada kawan ni sikit kanan solat jemaah ni. Allahu Akbar. Tong wajib dia kata begitu. Wajibnya dia kata yang ni sunat, tapi yang wajibnya ibu jari kena sama dengan cuping telinga. Yang angkat ni sunat, jadi tak payah nak gaduh dalam masjid. Pentingnya yang ni sama dengan cuping telinga. Saya kata cuba hantar ustaz ni, kita hantar dia pergi ke Sabah, ke Sarawak mengajar. Dia pun ajar Sarawak, angkat takbir Allahu Akbar. Orang tanya kenapa ustaz dia tarik sini je? Sebab cuping telinganya panjang. Setengah-setengah orang lah. Jauh dah saya begini. Pentingnya agama ni diajar dengan cara yang mudah. Jangan ajar cara yang susah. Nak mandi wajib itu juga. Yang diajar mandi wajib, ambil cebok air, air ni nak lekat kat dahi tu. Sebelum air cecah dekat dahi, dia niat sekali nawaitu raf'ul hadasil akbar. Tak Allah, kena air dulu, niat kemudian tak boleh. Bila niat dulu pun tak boleh juga, dia kena berserta dia. Ini yang diajar tu, yang mandi junub ni sampai 2-3 jam. Di Malaysia tak apalah, bila dekat Mekah bilik air kongsi. Pak Haji tu berjunub pagi tu, dia pun masuk bilik air 2 jam, nawaitu tak masuk niat ni. Orang tunggu. Akhirnya nawaitu raf'al hadasil akbar raka'ataini lillah ta'ala. Sahaja aku mandi junub 2 rakaat lillah ta'ala. Arak tu goncang panas. Oi, raka'atail kharij. Dia ada 2 rakaat buat luar, jangan buat dalam tu. Saya selalu dulu saya jadi penemu duga untuk bakal imam. 50 orang datang, imamnya nak ambil 5 orang je. Jadi penemu duga ni bimbang. Yang penemu duga asal ni bimbang, dia kata nanti dia pilih orang yang orang akan kata dia pilih kasih, ada setengah dia kenal. Saya kata tak payah, saya yang penemu duga senang je. Saya keluar 50 orang, imam yang pakai imam 50 orang, soalan bocor. Siapa masuk jumpa saya, jawab soalan ni. Nawaitu raf'ul hadasil akbar. Sahaja aku mengangkat hadas besar ataupun mengangkat hadas kecil. Soalan saya, kamu angkat hadas letak dekat mana? Masuk dalam bilik saya, jawab. Siapa boleh jawab, dia boleh jadi imam. 50 orang semua tak boleh jawab. Tuan-tuan angkat hadas letak mana? Orang masjid ni, siapa orang masjid ni boleh jawab, saya bagi RM1,000 daripada duit tabung masjid lah. Ada. Dia perkataan Arab, raf'un ni kan orang kita terjemah yang tak pandai bahasa tadi. Nawaitu sahaja aku niatlah, aku berniat raf'un. Dia pun kata angkat. Sebab raf'un ni angkat. Dalam bahasa Arab tidak semua raf'un makna dia angkat. Aku berniat raf'un di sini ialah buang hadas besar. Selesai masalah, bukan duk ajar angkat. Orang kita ni dia orang Kelantan panggil terjemuh dogo-dogo. Terjemah direct gitu je. Sahaja aku naik saksi. Kamu naik saksi mana? Asyhadu, sahaja aku naik saksi. Ada banyak nanti tak datang. Biasanya kalau soalan tu orang tanya tu, dia datang pada saya. Yang orang ni terjemah cara salah, yang menyebabkan orang lagi confused dengan agama. Pelik aja. Karena tu Nabi SAW sebut kepada para sahabat, waktu satu hari dia di tengah ceramah, Nabi berceramah, di belakang Nabi ni mihrab. Mihrab tahu tak? Mihrab ialah tempat imam. Yang Masjid Nabawi tu ada gelung sikit tu, itu tempat imam, mihrab. Tempat Nabi jadi imam. Nabi duduk depan sikit berceramah. Orang Badui bila datang, dia tengok orang ramai depan Nabi. Dia je nak kencing tak tahan.
Dia pergi ke belakang Nabi sikit, dia pun pancut. Orang Badui itu memang begitu, dulu, kini dan selamanya begitu. Bukan zaman Nabi je, zaman saya ada, di zaman moden ni saya pergi ke negara Arab mengaji, jumpa orang Badui. Orang Badui ni baju dia ni, dia kocek dia ni, dia buat lubang saja, dia tak ada sarung belakang. Sebab dia dalam dia tak ada seluar tu ada kocek dalam tu. Dia seluk je dalam. Bila dia seluk, dia nak istinja, nak kencing, dia pusing je kocek tu, dia boleh buat. Dia terus pancut dekat dinding bangunan, dia pancut. Kita pun tengok kawan-kawan, tengok Arab. Bila kita tengok dia pusing, la haram alaik, haram kamu tengok dia terakhir. Kita tengok haram dia buat tak apa. Betul. Bukan, memang orang Badui begitu. Saya kawan dengan orang Badui. Dia kata, Habib Nazif, aku nak suruh kamu ni, nak muliakan kamu sebagai tetamu. Mari datang. Saya pun pergilah. Pergi tu naik bas. Lepas naik bas, tumpang lori sayur. 3 kali lori sayur baru sampai kampung dia. Saya kata, ni kampung kamu? Dia kata, ialah kampung ni baru 2 minggu duduk. Dia orang Badui, dia pindah randa. Dia duduk dalam kemah. Saya pun pergi tengok. Dia buat jadi jalin rumput untuk buat tilam dia. Cantiklah dia jalin rumput semua. Saya kata, tak boleh tidur saya macam ni, kita tak memang miang kan, sakit belakang. Dia kata, tak apa. Kamu tidur tempat ketua kabilah. Oh, mesti dah special lah gitu. Ketua kabilah kamu pergi mana? Dia pergi menghadap Sultan Raja kat bandar, mungkin 2 minggu baru balik. Kita pun pergi, tengok tu kapet. Macam imam punya tempat ni, kapet. Ada satu bantal tu keras. Bantal tu kalau pekor anjing pun mati. Ini tempat ketua kabilah. Ketua kabilah tu tidur dengan kapet. Kalau kita tidur atas rumput. Saya tak apa, alhamdulillah tidur. Tidur sekejap rasa macam benda buka. Bangun tengok pijat. Allah dekat belakang. Masya Allah. Lepas saya kata ke dia, ketua kabilah kamu tidur macam mana? Pijat ada. Dia kata pijat tu dah tak selera dah kita orang. Kamu ni darah baru. Jadi saya tidur malam tu, ikat kain serban tu dekat lutut, tidur letak bantal sini, tidur sambil duduk. Sampai pagi biarlah pijat tu gigit buntut dah apa. Yang gigit belakang. Bila bangun pagi besok tidur macam tu, dia sakit perut. Nak buang besar. Saya pun keluar dia. Macam mana nak mana toilet? Khala, final khala. Mana toilet? Apa jawab Arab ni? Ma ada khiyamuka hadha fa huwa khala. Selain pada kemah yang kamu duduk ni, hal lain tu toilet belaka. Senang hidup dia orang. Itu Badui. Jadi dia kencing dekat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat aku bangun lah, nak buat sesuatu apa dia kencing dalam masjid. Nabi kata da'muhu, biar. Pendek ceritanya, Nabi ajar cara bersihkan air kencing. Selepas Nabi ajar semua, bila Nabi sebut apa pada para sahabat? Innama bu'istum muyassarin. Dalam hadis yang sama, sesungguhnya kamu diutuskan untuk memudahkan urusan agama. Wa lam tub'asu mu'assar. Kamu tidak diutuskan untuk menyusahkan dalam urusan agama. Orang kita diajar cara solat yang susah, cara ibadat yang susah. Bila nak ibadatnya mesti susah. Saya pun pelik. Sedangkan ibadat ini mudah. Dengan amalan beginilah buat macam-macam cara yang kita buat. Dan orang kita ni selalu was-was. Dia akan takbir. Karena was-was dia berlaku di kalangan orang Melayu. Orang Arab tak ada was-was. Dan dia niat dah, saja aku sembahyang Isyak 4 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Waktu tu. Jadi Allahu Akbar. Tak ada dah was-was. Kita ni Allahu Akbar. Tak jadi batal. Allahu Akbar. Batal. Yang ni yang saya mereka tu macam orang gitu. Saya solat asar satu hari di belakang di sebuah masjid di dalam negeri Selangor. Tapi tak payah sebut lah mana, bukan. Pentingnya bukan masjid Bandar Bukit Pucung. Saya solat asar di belakang. Imam angkat takbir. Allahu Akbar. Bila habis je, saya tengok badan dia menggeletar. Saya ingat dah masuk niat dah tu, dah menggeletar. Vibration tu sampai SMS. Vibrate. Saya pun terus angkat takbir belakang dia. Allahu Akbar. Imam tu dia boleh pusing belakang. Semula tak jadi.
Pakcik yang sebelah saya dalam satu duduk silang tangan dekat belakang. Bila dia tengok bulu dia. Saya apa hal? Tanya pakcik, apa hal? Tak punya suara lah, imam dah depan kan. Malu dah, apa hal? Katanya pakcik tu, imam ni kalau tak 6 kali takbir tak sah dia. Patutlah orang lain relax semua pun. Kita nak pahala takbiratul ihram sendiri. Tak apalah. Ini kena perkasakan solat. Anugerah di bulan Rajab yang begitu besar, kita kena bincangkan bagaimana ke solat yang sebenar. Dan kita kena upgrade solat kita. Setiap hari adanya peningkatan ilmu tentang solat, baik dari segi bacaannya, baik dari segi falsafahnya, sehinggalah kita bagi salam. Apabila Nabi SAW menamani di depan Kaabah ni, orang yang pertama tegur Nabi ialah Abu Jahal. Kalau Abu Bakar yang tegur boleh tahan kira kan? Ini Abu Jahal yang tegur. Aina ghibta hadhihi lailah ya Muhammad. Di mana kamu hilang malam ini wahai Muhammad? Kenapa Abu Jahal tahu bahawa Nabi tiada di kota Mekah pada malam tersebut? Sebab Abu Jahal yang nama dia di kalangan orang musyrik Mekah panggil Abdul Hakam, bapa hakim. Tok tua lah, tok tua. Dia panggil tok presiden, Abdul Hakam. Dia ni tak boleh tidur malam kalau dia tak dengar Nabi baca Quran. Dia lawan Nabi, tapi tak boleh tidur malam kalau dia tak dengar Nabi baca Quran. Di kota Mekah, dia selalu buat satu upacara anugerah artis lelaki cemerlang. Apa? Artis lelaki popular. Dia ada di Suki Okas. Di Balai Mekah ada satu pasar Okas ni, tempat orang mendeklamasikan sajak yang terbaik. Abu Jahal akan pilih dia jadi pemenang, dapat sekandang kambing dan sebidang tanah. Di zaman dia, kalau tak silap saya, nama orang tu ialah Zubair bin Abi Salman. Saya lupa Zubair bin Abi Salman ataupun Walid Al-Mughirah, Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah nama lelaki. Dia menang sana. Katanya Walid bin Mughirah, wahai Abu Jahal, tidakkah aku dengar cerita syair Muhammad lagi sedap, lagi hebat Al-Quran? Katanya Abu Jahal, tak, syair kamu yang hebat, sebab itu aku bagi anugerah pada kamu. Kalau tidak, aku bagi pada Muhammad. Tapi dengan syarat, kamu jangan pergi dengar Muhammad bercakap. Abu Jahal halang awal-awal lagi. Jadi Walid bin Mughirah ni nak dengar sangat. Bagaimana kan ucapan Al-Quran yang Muhammad SAW sebut. Dia pun pergi sembunyi-sembunyi tengah malam. Diam-diam dia pergi. Walid bin Mughirah pergi intai dengan Nabi. Nabi sambil tengok ke kanan, bimbang. Ada orang tahu bawa report pada Abu Jahal. Tiba-tiba belaka buntut dia. Dengar seorang lelaki, terkejut dia. Tengok-tengok Abu Jahal dia belaka buntut tu. Dia pun tanya Abu Jahal, buat apa? Ya Abul Hakam, apa kamu buat sini? Dia kata, aku dengar Muhammad baca Quran. Sama je. Maka pada waktu itulah Walid bin Al-Mughirah tanya, adakah agama yang Muhammad bawa ini betul? Benar? Dia kata, betul. Tapi kalau kamu bagi tahu pada orang, kamu siap besok nak tarik anugerah. Maka Walid bin Al-Mughirah tak sebut pada orang. Abu Jahal setiap malam dengar Muhammad ni baca Quran. Malam tu dia cari Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj, cari Nabi tak ada. Pergi ke rumah Ummu Hani tak ada, rumah baginda tidak ada, depan Kaabah yang tempat Nabi SAW baring tak ada. Cari sampai subuh, dia tak boleh tidur dia. Akhirnya jumpa dengan Nabi depan Kaabah. Dia pun tanya, kamu pergi ke mana semalam hilang? Nabi pun lurus cakap, betul lah semalam usriya bi ila Masjidil Aqsa. Semalam aku dibawa berjalan ke Masjidil Aqsa. Kamu pergi jam berapa Muhammad? Soalan ni perli dah ni. Qabla muntasafil lail, sebelum tengah malam. Summa raja'ta qabla fajr, kamu balik sunat sini sebelum subuh. Kamu pergi ke Baitul Maqdis semalam, kamu balik sini sebelum subuh. Nabi kata, ya. Habis itu, kamu nak cerita pada orang ke? Yalah, aku nak tengah fikir bagaimana nak kumpul orang, nak cerita pada orang. Abu Jahal kata, inilah peluang aku. Lama dah aku cakap dekat orang Mekah, Muhammad ni gila. Orang Mekah tak percaya. Hari ni apa gila? Muhammad, aku kumpul orang, jangan kamu tak cerita pula. Tak, Nabi kata, aku nak cerita.
Maka Abu Jahal kata, kamu pergi tunggu kat Bukit Safa. Seronok Abu Jahal pagi itu dapat satu isu penting untuk dimainkan peringkat nasional. Kamu cari isu sekarang. Apa isu yang boleh bawa datang? Dia pun ketuk setiap rumah orang Mekah, panggil keluar. Ayyuhal qaum ukhruju, wahai kaum Mekah, orang Mekah semua keluar pagi lagi. Datang berhimpun di depan Bukit Safa. Tuan-tuan yang pernah pergi umrah tahu kan Safa Marwah. Nabi SAW, Abu Jahal nak suruh naik ke atas tinggi. Dia duduk tengah-tengah dan orang ramai berdiri dekat depan. Dia pun kata, wahai orang Mekah semua, isma'u, dengar elok, inda Muhammadun qisas, Muhammad ada cerita. Dia pun suruh Nabi cakap. Tuan-tuan, inilah ceramah Isra' Mi'raj pertama dalam sejarah Islam. Penceramahnya jemputan, bukan jemput Nabi Muhammad SAW. Tuan kerja dia yang panggil orang dan jadi pengerusi majlis Abu Jahal. Dia jadi pengerusi tu. Hebat ni. Ni kena tahu sejarah. Apabila Nabi cerita, sahaja orang semua keluar. Belum lagi Nabi cerita naik Mi'raj, baru cerita Isra'. Isra' ni atas muka bumi. Berjalan malam daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kerana tempat itu jauh, makan masa berhari-hari. Tiba-tiba dalam satu malam, dengan teknologi zaman tu tak boleh. Teknologi zaman sekarang pun tak ada. Kapal terbang lah, kena tambang, delay tak sempat. Teknologi sekarang pun tak boleh daripada Baitul Maqdis nak pergi ke Masjidil Haram dalam satu malam. Apa tak teknologi dulu, tapi sekarang ni tidak mustahil sangat lah orang berfikir teknologi. Okey, macam-macam cara boleh buat. Tapi dulu orang mula berbicara pada Nabi SAW dan orang mula perli Nabi sini. Kalau betul lah Muhammad, kamu pergi ke Masjidil Aqsa, kata seorang, kamu boleh bagi tahu pada aku tak, tiang dia ada berapa? Tiang Masjidil Aqsa. Saya mengaji dulu di Tanah Arab. Bila cuti universiti, saya akan pergi mengaji di Makkah. Cuti universiti. Mengaji dalam Masjidil Haram dengan beberapa orang tu guru, dan mengaji di Masjid Tanaim, Muhammad Mukhtar Syakiti, dan beramai-ramai dengan Musa Al-Qarni, mengaji di Masjid Nabawi. Tiap-tiap tahun dah buat haji dan saya balik. Bila saya balik ke Malaysia, ada seorang pakcik tanya saya, Ustaz dah pergi ke Mekah, Masjidil Haram? Saya kata banyak kali dah pergi. Tak ingat dah berapa kali, banyak kali sangat pergi mengaji dan duduk lama kat sana. Kalau benarlah Ustaz pergi ke Masjidil Haram, saya nak tanya Ustaz, Masjidil Haram ada berapa tiang dia? Saya pun diam. Saya kata, kenapa Pak Haji? Saya tahun lepas, kata Pak Haji ni, saya pergi buat haji. Dan saya tahu berapa ratus tiang yang ada di Masjidil Haram. Saya kata, macam mana Pak Haji buat? Lepas solat subuh, saya mulakan dengan Babus Salam. Lepas makan sarapan lah, solat subuh, pergi breakfast, saya masuk balik melalui Babus Salam. Saya akan kira tiang. Bila sampai separuh tingkat pertama, orang azan Zuhur, banyak yang tiang. Lepas tu Zuhur, saya pun tanda dekat tiang tu, saya pun pergi solat. Lepas tu saya makan, saya sambung pula sampai Asar, Maghrib, dan seterusnya malam baru habis ground floor yang bawah ni. Tingkat atas begitu juga, tingkat 3 begitu juga, dan menara dia ada berapa. Nak cerita bahawa dia pergi ke Mekah. Saya kata tahniah Pak Haji. Pak Haji lah orang pertama yang kita nama dia Haji Tiang. Mana Nazir? Tuan Nazir? Ada Tuan Nazir? Tuan Nazir. Cuba tanya Tuan Nazir, ni masjid Bukit Subang ni, cuba tanya dia, ada berapa tiang? Mana ada orang pergi beribadat di masjid, orang kira tiang, orang gila je buat kerja tu. Nah, kita masuk beribadat baliklah. Min husni Islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tanda sempurnanya Islam seseorang, biarkan perkara yang tiada, tak penting dalam hidup dia. Dan Nabi pun tak kira. Bila orang tanya, Nabi tercengang. Sebab takkanlah masuk Masjid Al-Aqsa nak kira tiang. Maka dengan mukjizat, Allah Ta'ala tayangkan Masjidil Aqsa di hadapan baginda SAW. Baginda pun sebut, bukan tiang saja, pintu dia dekat mana, tingkap dia macam mana,
bagaimana bentuk dia, sehingga orang yang pernah pergi ke Masjid Al-Aqsa kata, oh memang betul, dan Muhammad tak pernah sampai ke Masjid Al-Aqsa. Soalan saya, bagaimana Allah Ta'ala tayang? Adakah dia tayang gambar? Tidak. Inilah dia panggil tayang dalam bentuk 3D. Oh, hari ni orang IT hebat dengan teknologi 3D. Allah Ta'ala sebut 1400 tahun dulu lagi teknologi 3D. Eleh kamu. Hari ni kan orang berbangga dengan teknologi moden. Kalau tidak berbentuk 3D, bagaimana Nabi nak kira tiang dia, nak tengok macam mana angle masjid tersebut? Ini 3D dulu lagi dah disebut. Kadang-kadang kita ni ada ilmu sikit, oh, kamu yang bangga, tunjuk diri kita ni hebat, Masya Allah, Tabarakallah. Doktor-doktor yang buat kajian, adik saya mengaji biotek, buat PhD biotek ni, kuasa ke hebat. Bagi tahu bagaimana sistem tubuh dia boleh buat begini-begini. Saya kata, kalau kamu betul hebat, adik saya buat PhD dalam biotek. Saya kencing dalam satu botol, kamu cek berapakah, lama manakah saya boleh hidup? Dia kata, mana ada orang boleh cek macam tu? Zaman Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid jadi khalifah. Harun Ar-Rasyid ni seorang yang gagal. Silap sikit pancung orang, ugut nak bunuh, orang pun takut. Waktu dia dah hampir-hampir nak mati, daripada pinggang dekat ke bawah dah lumpuh dah, akak kaki tak boleh nak gerak dah. Dia pun tanya pegawai dia, adakah better ni akan mati? Oh, pegawai jawab, tuanku umur panjang. Lima jawab nak mati, kena pancung kan? Kata, tuanku akan mati, kamu mati dulu, pancung lah. Jadi diam. Akhirnya tak ada orang semua mengaku. Dia pun kencing dalam satu botol. Dia panggil menteri-menteri, kencing dalam 6 botol yang lain, 7 botol letak depan dia. Dia tanda botol yang dia kencing, dia pusing-pusing, dia letak. Dia panggil doktor yang pakar datang. Doktor, cuba tengok air kencing dalam botol ni. Kamu bagi tahu kepada aku berapakah lamanya orang ni hidup. Doktor tu pakar, tengok, dia cek botol air kencing tu, dia berkata, tuan air kencing ni boleh hidup 16 tahun 6 bulan. Dia pun letak. Ambil botol kedua, yang ni boleh hidup 6 tahun 8 bulan. Dia cek satu-satu, dia boleh kenal. Nak cerita hebatnya teknologi zaman itu, ilmu pada waktu itu. Akhirnya dia pegang botol Harun Ar-Rasyid, dia pun tak kenal. Dia pun tengok, tuanku sahib semua, yang ni tuan air kencing yang ni asal besok tak sempat dah. Harun Ar-Rasyid itu marah. Itu aja dia kata, tidak, tuanku panjang umur. Tapi betul, sebelum masa besok Harun Ar-Rasyid telah meninggal. Kenapa dia boleh cek daripada air kencing? Sebab dalam air kencing kita ni, dia ada tenaga, energi. Tuan-tuan, bateri kereta ada air, tuan-tuan bawa pergi ke kedai, tuan kedai tu boleh tahu ini kong ke tak kong. Jadi begitu juga orang ni nak kong ke tidak kong, tengok pada air kencing dia. Dunia ni nak kenal umur dunia, kena pergi tengok air laut dia. Semakin tepu air laut, semakin berusia lah umur dunia. Itu berapa triliun tahun ni umur dunia, orang cek melalui air laut. Ini ilmu. Jadi tak payahlah kita nak bangga dengan ilmu zaman sekarang ni yang kita ada sebelum sedikit, kita pun rasa hebat sungguh. Apabila orang pergi rendah di hadapan Nabi SAW mempertikaikan cerita-cerita Nabi, siapa yang datang menyelamatkan pada peristiwa Isra Mi'raj? Abu Bakar As-Siddiq lagi datang. Orang nak tengah tanya soalan macam-macam pada Nabi, cuba nak asak dia dengan pelbagai isu. Maka Abu Bakar As-Siddiq datang, ya Muhammad, absut yadaka usaddiquka, wahai Muhammad, hulur tangan kamu, sambut oleh Abu Bakar. Aku percaya pada kamu, bukan sekadar cerita pergi Baitul Maqdis. Kalau kamu cerita naik ke langit pun aku percaya. Waktu tu Nabi tak cerita lagi. Masya Allah, peluk Nabi pada Abu Bakar As-Siddiq, menangis teresak-esak. Inilah dia sahabat yang meyakini perjuangan Rasulullah SAW. Kalau tu hebat. Kita ni kena uji sikit dah, buyuk dah. Belum apa-apa lagi, baru kot nak kena keluar kuartus je. Merau, menangis, Masya Allah. Manakah keyakinan kita pada Allah? Jauh tuan-tuan dengan para sahabat. Guru saya dulu dia kata, kalau kamu ini dipilih berada di zaman Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah, aku bimbang kamu bersama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalaulah begini sikap kita, mungkin kita bersama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab.
Kita tidak bersama dengan Rasulullah yang pada waktu itu tidak ada apa-apa kejayaan yang dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi begitu teguh kuat kerana peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi rapat Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun boleh jadi rapat. Tidakkah tuan-tuan bercita-cita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini? Saya tengok sebagaimana janji tak ada yang tanya soalan. Mak saya yang biasa. Kamu mengalahkan wakil rakyat, susah nak diundur. Masya Allah. Nampak dia ni. Salam Ustaz berbalik pada takbir pertama itu, kenakah kita niat dalam hati juga ataupun boleh dibuat selepas takbir? Bukan selepas takbir, sebelum takbir. Niat ini sebelum perbuatan. Dan dalam bila takbir ni dah solat, takkan niat dalam solat. Niat ialah nak amalun qalbun mahdun. Ianya adalah amalan hati. Niat ini amalan hati. Yang lafaz dekat mulut tak jadi. Usul sebutlah usul berbuih mulut-mulut pun dalam hati ni tak ada, tak jadi apa. Usul ni untuk parlimen je. Orang Melayu dia niat dalam bahasa Melayu. Orang Jawa niat insang lah dia. Dan dia Jawa dalam bahasa ibunda dia. Mana ada kita nak niat dalam bahasa orang. Saya mengaji Arab daripada kecil. Saya mimpi malam cakap Arab, tak cakap Melayu. Tapi saya niat solat tetap dalam bahasa Melayu, sebab bahasa ibunda. Nak solat apa ni? Sebelum akad takbir nak solat apa? Solat Isya. Berapa rakaat? Fardu ke sunat? Fardu. Berapa rakaat? 4 rakaat. Itu qasad, ta'rif, ta'yin. Qasadnya solat fardu, solat Isya, fardu atau sunat. Ta'rif, ta'yin berapa rakaat? Fardu pun kadang-kadang 2 rakaat kalau kita qasar. Faham? Qasad, ta'rif, ta'yin, solat Isya, fardu 4 rakaat. Qasad, ta'rif, ta'yin selesai kita pun Allahu Akbar. Tak perlu lagi kita bincang. Lepas tu makmuman Ustaz tak payah sebut, nak sebut ke tak payah? Tak payah sebut makmuman. Bila kamu duduk belakang, confirm kamu makmum. Ini datang last sekali belakang, sahaja aku solat Isya. Imam kan Allah Ta'ala. Memang dia tegur blok sisasi. Imam apa? Kamu duduk belakang. Yang duduk depan ni imam. Adaan tunai. Bila kita solat dalam waktu tunai, di luar waktu dia panggil qadaan, hutang. Dah bayar sekarang, saya beli ni air, saya bayar sekarang. Tunai lah. Kalau bayar besok, itu panggil qada, hutang. Lillahi ta'ala memang orang solat kerana Allah Ta'ala. Tak ada solat kerana orang lain. Ada kadang-kadang solat sebab bapa mertua tengok. Nak jaga hati bapa mertua, solatlah dia. Orang solat lillahi ta'ala. Jadi senang. Pasal tarikh ta'yin, tanya tu je nak solat Isya, fardu 4 rakaat. Allah, selesai solat. Seorang guru kami nama dia Syekh Muhammad Amin Al-Ajluni. Yang ni juga mutarata, totok dalam mazhab Syafi'i. Satu hari anak murid dia tanya, "Kaifa nunwis salat?" Bagaimana kami nak niat salat? Tu guru. Guru yang totok dalam mazhab Syafi'i ni jawab, "Iza staiqazta minan naumi fatawajjahta ila dawratil miyah fadzakan niyyah." Apabila kamu bangun tidur, kamu tu bangkit daripada katil kamu dan kamu menuju ke bilik air. Pada waktu itulah niat salat subuh kamu berlaku. Sah tak? Kita pun ambil air semayang semua. Kalau nak mandi mana orang dia tak mandi, ambil semayang je. Dia betul pergi Allahu Akbar. Sah. Sebab niat waktu bangun tadi nak pergi ke bilik air tu, nak solat. Cuma dalam mazhab Syafi'i disunatkan tajdidun niyah, perbaharui niat. Walaupun tadi dah niat dah, bila sampai dekat tingkat semayang, niat sekali lagi. Tanya nak solat apa ni? Betul ni, betul ni. Solat subuh 2 rakaat. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Senang. Ni isu niat ni panjang perbahasan dia. Memang saya pun biasa kalau nak isu ini perbahasan dia, perbincangannya panjang, tapi ringkasnya begitu. Saya harap tuan-tuan boleh faham. Kalau tidak kita kena Ustaz Allah sahaja aku solat subuh 2 rakaat makmum bar sahaja. Mana boleh Allahu Akbar tu ada makna dia. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Kita ada makna Allahu Akbar. Ada makna. Jadi kita nak hayati Allahu Akbar, bagi tahu bila kita angkat tangan, tangan ni tak ada
bersuah kepada Allah Ta'ala, Allahu Akbar, oh kamu maha aku ni kerdil menghadap kamu. Kerana itu dalam istilah Mi'raj, orang mukmin, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah perjalanan seorang hamba menghadap Tuhan dia. Nabi naik dalam peristiwa Isra Mi'raj menghadap Tuhan. Kita dalam salat 5 waktu diberi penghormatan untuk menghadap Tuhan. Protokolnya kena berdiri, Allahu Akbar. Waktu ni kalau kita nak menghadap raja pun ada protokol, tuan, betul tak? Kena pergi situ, berdiri sini, tunggu sini, duduk sini, baru menghadap. Bila sampai depan raja, baru angkat sembah dia, ampun tuanku, beribu-ribu ampun sebab patih arah diampun. Duduk sila ke cara duduk, kalau dulu cara duduk mengesot dia. Jadi Allah Ta'ala menghadap Allah Ta'ala, Mi'raj menghadap Allah Ta'ala daripada kita berdiri, rokok, iktidal, sujud. Dalam falsafah yang disebut tentang Isra Mi'raj, katanya itu adalah perbuatan daripada para malaikat yang kita rakam. Bagaimana protokol nak sampai menghadap Allah Ta'ala. Bila kita menghadap Allah Ta'ala? Waktu kita berada di tasyahud, tahiyat. Orang Melayu panggil tahiyat, Arab panggil tasyahud. Ini waktu ni lah kita menghadap Allah Ta'ala. Tanda menghadap Allah Ta'ala ke sebab apa? At-tahiyyatu lillah. Ini yang diriwayat mutawatirnya, At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu. Yang kita selalu amal sebab kita tak nak upgrade kan. Kita selalu sebut At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kalau daripada muda lagi kita jumpa kawan kita upgrade salam dengan dia lah. Dia mula Assalamualaikum, mula baik, mula kenal. Assalamualaikum, apa khabar? Dah lama, hi bro, how are you cik? Dah lama sikit, natang ni hidup lagi, tak mampu-mampu lagi dia. Kira upgrade dah tu. Jadi kita tak boleh bagi salam pada Allah, Assalamualaikum. Sahabat dulu, bila solat, bila sampai tasyahud, dia sebut Assalamualaikum. Nabi dengar, Nabi kata, la takul Assalamualaikum. Kenapa Nabi kata jangan sebut Assalamualaikum? Kita jumpa sesama manusia ni baru kita sebut Assalamualaikum. Apa makna Assalamualaikum, tuan-tuan? Ni terjemah yang selalu kita terjemah, salam sejahtera ke atas kami. Assalamualaikum maknanya saya memberi jaminan keselamatan ke atas kamu. Jaminan keselamatan. Bila kita bagi salam pada orang, kita bagi jaminan keselamatan pada dia. Maruah dia, saya tidak akan usik maruah dia, tak akan kotor dia, tak akan caci dia, tak akan hina dia, harta benda dia kita tak akan tipu, anak isteri dia kita tidak ganggu. Itu makna Assalamualaikum. Satu perjanjian seorang hamba dengan saudara dia. Kerana itu wajib bila orang dah bagi jaminan keselamatan pada kita, wajib kita jawab Waalaikumsalam. Kalau kamu sanggup memberi jaminan keselamatan pada aku pun sanggup bagi jaminan keselamatan pada kamu. Orang faham Assalamualaikum dia dah baik. Tapi ini tidak naik atas peta Assalamualaikum. Yang kuat menipunya ahli politik. Lepas Assalamualaikum dia tipu kita. Tak apa, rakyat tak payah, cuba. Nanti tak habis pilihan raya. Dah bukan, memang begitu. Besok di agak akhirat Allah Ta'ala tanya. Dengan salam saja kamu dah kena dah. Leher kamu dijeruk di hari akhirat Allah. Kan kamu berjanji dengan saudara kamu Assalamualaikum. Maknanya maruah kita, maruah dijamin. Aku tak akan sentuh harta benda kamu, tidak akan ditipu. Dan anak isteri kamu tidak diganggu. Hari ini semua benda diganggu dalam hidup kita. Karena itu kita tak boleh sebut Assalamualaikum. Sebab kenapa kita nak bagi jaminan keselamatan pada Allah? Nabi kata, Allahu yuslimakum. Allah Ta'ala yang bagi keselamatan pada kamu. Jangan sebut Assalamualaikum. Faqul at-tahiyyatu lillah. Maka ucapan salam bagi Allah kena sebut at-tahiyyatu lillah. Was-salawatu wat-thayyibatu. Waktu Nabi baik qaba qausaini aw adna, bila Nabi dekat dengan Allah Ta'ala sampai duduk menghadap Allah Ta'ala, Nabi sebut at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu. Allah Ta'ala jawab kepada Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaminan keselamatan kepada kamu wahai Nabi daripada aku. Maka Nabi SAW menjawab, Assalamu alayna. Tolong bagi jaminan keselamatan kepada kami seluruhnya wa ibadillahi salih, dan semua jaminan keselamatan kepada hamba-hamba yang salih. Nabi sebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini habis dah tasyahud awal. Tasyahud awal berarti sini Allahu Akbar, terus bangkit.
Tasyahud awal pendek ya tuan. Dalam riwayat Abi Dawud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa fi tasyahhudil awal ka'annahu jalasa 'ala ar-rafdi. Sesungguhnya Nabi SAW duduk tasyahud awal ini seolah-olah orang yang duduk di atas batu yang panas. Bila duduk atas batu yang panas, pendek, singkat, bangun cepat. Soalan yang biasa orang tanya, kenapa orang kita tasyahud awalnya duduk lama? Ini soalan biasa. Kenapa lama sangat tasyahud awal? Saya kata Nabi duduk sekejap kerana seolah-olah duduk di atas batu yang panas. Orang kita dia duduk lama sebab dia nak panaskan batu. Yang lamanya tasyahud akhir selepas habis wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sambungannya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Habislah tasyahud akhir sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Selepas tasyahud akhir ini disunatkan berdoa tuan-tuan. Inilah saat ketika doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a la turad. Selepas tasyahud akhir sebelum salam qabla salam, maka berdoalah, mintalah apa pada saat ini. Sesiapa meminta, Allah Ta'ala akan perkenankan permintaan dia. Allah Ta'ala tidak akan tolak permintaan dia. Tidak dalam hidup kita kita cari saat-saat Allah Ta'ala mustajab doa kita. Inilah saat yang paling mustajab doa kita, sebab kita berada di hadapan Allah. Kalau kita menghadap raja, waktu itulah kita nak mintanya. Bila duduk depan raja, kalau dia tanya kamu nak apa, tak ada apa-apa tuanku, Assalamualaikum, kita pun balik. Orang pula ajar lepas solat dah bagi salam, sujud balik. Kita waktu tu berdoa seolah-olah kita dah berjalan nak balik jumpa raja. Dalam kereta dia tengah drive, tuanku Patik tadi datang sebenarnya ada hajat, nak minta tanah sebidang kalau boleh. Mana orang panggil tak betul lah ni. Protokolnya tak kena, walaupun Allah Ta'ala memang dia tahu bila-bila kita minta. Tetapi di saat dalam solat selepas tasyahud akhir sebelum salam, itulah waktu paling mustajab. Saya sebut tadi selawat. Selawat yang paling afdal, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini dah selawat yang paling baik. Tanda baiknya kita masuk ke dalam solat. Orang kita tak nak, dia nak solat selawat pelik-pelik. Selawat tibla, tafrijiyah lah. Ada kata selawat ummi, paling baiknya selawat ummi. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Panjang sangat lah Ustaz, tak ingat. Boleh pendek sikit tak Ustaz? Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin ummi. Itu pun payah lah Ustaz, pada lama perkara. Boleh yang mudah sikit tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu pun panjang Ustaz. Nak pendek lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau itu pun panjang, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau itu pun panjang, tak payah. Tak ada selawat negara biasa. Orang suka ditanya mana, terutama ibu-ibu lah. Kalau tanya soalan ni ibu-ibu, kakak-kakak, pernah seorang hamba Allah dia nak pergi ke Mekah. Dia kata, Ustaz, saya nak pergi umrah. Apakah doa yang terbaik untuk saya baca di Mekah? Saya kata doa yang terbaik untuk awak baca di Mekah ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia kata itu doa yang terbaik. Bila saya jawab kita apa, dia kata, "Hei ini." Orang yang tanya tu dia cakap kat saya, "Hei ini." Biasa je doa. Masya Allah. Kamu faham tak apa yang kamu doa ni? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah bagi kami dunia ini segala kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan kurniakanlah padaku segala kebaikan yang di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhilah aku daripada api neraka. Ada tak benda lain yang kita nak minta lagi? Semua segala kebaikan atau kemuliaan Allah Ta'ala bagi di hari akhirat, Allah Ta'ala bagi, dan jauh kita daripada api neraka. Di
Boleh jawab ni. Sebab kita tak faham. Banyak di kalangan kita buat amalan, kemudian kita tak faham. Kita nak suka amalan pelik-pelik. Sedangkan amalan yang biasa ni pun kita tidak ada penghayatan. Dan kadang-kadang berdoa, kalau kita tak reti dalam bahasa Arab, berdoa dalam bahasa Melayu. Dia tanya pula, Allah Ta'ala faham ke Ustaz? Doa dalam bahasa Melayu. Kalau tidak salah doa dalam bahasa Arab, kita tak tahu, kita doa je. Saya ingat dulu, dia tawaf dekat Kaabah. Batal tawaf saya, datang seorang Bangla duduk depan. Bukan Bangla tu tak. Betul tak? Cara dia berdoa, dia sampai menangis, dia basah kuyuk jubah dia sebab apa? Ya Rab syughul mafi, fulu mafi. Ya Rab syughul mafi, fulu mafi. Itu apa tu? Galak-galak ke lah. Dia kata apa? Hei Tuhan, kerja tara, wang pun tara. Senang dia. Dia berdoa senang kan? Saya mula-mula balik. Saya mula-mula balik daripada luar negara. Sampai dekat rumah di kampung, boleh duduk rehat-rehat lagi, bawa habis belajar. Ayah saya kata, kamu ganti abah pergi tahlil atas kubur. Siapa celik? Apa dia abah? Tahlil atas kubur. Abah tak larang nak pergi, awak tolong ganti. Saya pun kata, kenapa dia orang tahlil atas kubur? Abah tak buat tahlil dekat masjid ke, dekat rumah. Rumah dengan masjid jauh, atas kubur ni direct case tu dapat. Dia atas kubur, orang kampung, dia nak tahlil atas kubur. Saya kata, abah saya pun rasa macam kurang sihatnya. Dia kata, jangan, kamu kena pergi. Kalau kamu tak pergi, orang kata kamu Ustaz Wahabi. Sudah. Orang kampung kan tak pergi tahlil, Ustaz Wahabi. Saya pun pergi dah, ganti abah. Dia pun tahlil panjang tahlil. Tak apalah tahlil. Dah habis tahlil, dia pun berdoa. Imam berdoa. Dalam doa tu, kerana dia hafaz sahaja bahasa Arab. Dia sebab apa? Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Kita yang faham bahasa Arab terkejut. Saya pun tepuk lantai itu tanda silap, salah. Bila dia dengar saya tepuk lantai, sebab wakaf yang atas kubur tu panjang, tepuk lantai jauh nak laung, tak boleh lah. Dia ingatkan suara dia tak kuat. Dia ulang sekali lagi dengan suara kuat. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu Allahumma la taj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa ja'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Saya pun tepuk sekali lagi, dia ulang sekali. 3 saya berdiam. Kalau saya tepuk, hari ni tak habis doa dia. Dah habis dia berdoa, saya cuik dia. Pak Imam nak tanya, Pak Imam lama dah doa macam ni? Dia kata dah lama dah, sejak dia jadi imam, 20 tahun dah dekat kampung tu. Saya andaikan 10 orang setahun meninggal, 20 tahun lebih kurang 200 orang meninggal dalam kubur tu yang dikebumikan di situ, dan dia doakan. Saya kata, Pak Imam faham tak apa Pak Imam minta? Cuba Pak Imam sebut balik. Dia pun sebut. Yang mana? Sebut iaitu Allahumma la taj'al. Dia pun sebut Allahumma la taj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah waj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Maksud dia Pak Imam, ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kamu jadikan kubur si mati ini taman daripada taman syurga. Jangan. Waj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jadikanlah kubur si mati ini lubang daripada lubang neraka. Dia pun tepuk dah, Allahu Akbar, saya tak niat begitu. Sumpah demi Allah, saya tak minta begitu. Saya pun diam nak kata apa, dia dah berdoa 20 tahun begitu. Dia hafal daripada tu ayah dulu, begitu dia hafal. Lepas tu macam mana ni Ustaz? Dia tanya saya, macam mana ni Ustaz? Tak ada macam mana, Pak Imam baik balik segera, bimbang dalam kubur tu bangkit, dia cari Pak Imam. Allahu Akbar. Cukuplah tuan-tuan, insya-Allah kalau panjang umur rezeki kita cerita lagi. Pentingnya Isra' Mi'raj ini kita perkasakan solat, dan saya dah cuit beberapa isu yang berkaitan dengan solat. Daripada takbir tadi sehingga salam ada sedikit-sedikit isu yang kita kena perbetulkan. Tahiyat awal duduk sekejap. Dan banyak lagi dah ucapan-ucapan dalam solat yang kita kena selalu perkasakan. Kita kena buat diskusi, terutama di bulan ini. Kalau tidak dah habis dah bulan ini, habis 28 Rejab, besok 29 dan habis dah bulan Rejab ini, maka kita di bulan-bulan lain juga kita perkasakan tentang solat. Saya minta supaya kita selalu upgrade dengan solat-solat kita, dengan bacaan-bacaan dalam solat kita. Banyak lagi bacaan-bacaan, contohnya doa iftitah.
Tak payahlah inna salati wa nusuki daripada muda sampai tua. Ada lagi doa iftitah Nabi ni ada 8, yang masyhurnya ada 3. Antara yang masyhur Nabi sebut, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ini antara doa iftitah yang Nabi SAW suka. Dan kita biasa baca doa ini untuk orang bila kita solat jenazah. Bila kita solat jenazah, itu merupakan doa iftitah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia begitu cantik, begitu indah, yang disebut oleh alim-alim ulama, yang diamalkan oleh ramai di kalangan alim ulama. Saya sebut tentang orang mati, orang meninggal tadi. Saya ada sebut tadi tentang mandi junub. Mandi junub ni ringkas ya tuan-tuan. Mandi wajib kan, ringkas dia. Bila meratakan air, dia kena bezanya mandi junub dengan mandi adat, mandi ibadat. Mandi junub ni Nabi SAW, riwayat Abi Daud, annahu yaghtasilu sa'an. Nabi bila mandi, dia guna air segantang air untuk mandi junub. Segantang air saja. Kita berapa juta gantang, wallahu a'lam. Bukti kita mandi junub lama bila orang mandikan jenazah. Jenazah sama je mandi junub. Cuma dia lebih sikit. Nabi sebut dalam hadis, subbu alaiha thalasan aw khamsan aw sab'an. Kamu siram jenazah ini 3 kali siraman, atau 5 atau 7 adalah angka yang paling tinggi yang Nabi SAW sebut. 7 kali siraman. Kita mandi jenazah berapa kali siraman? 2 jam mandi jenazah. Mak mertua saya meninggal pada bulan 12 tahun lepas. Masuk jam 8 pagi, 10 pagi baru selesai mandi. Saya pergi lepas letak mak mertua, saya pergi balai polis buat report tentang kematian. Bila semua dendong-dendong habis buat urusan dekat rumah, mari 2 jam baru selesai mandi. Tak masuk kapan lagi, mandi baru selesai. Saya tanya makcik tu, pakcik apa hal mandi lama sangat? Makcik tu kata tak tahu, jenazah ni diam, dia tercakap sejuk. Kalau dia kata sejuk, saya berhenti awal. Pandai juga tu kan jawab. Kata kalau jenazah ni jawab sejuk, makcik tu pula saya mandikan. Dah meninggal lah, tapi dia jawab juga. Dia tak nak ikut sunnah, tak nak buat ikut suka-suka kita je. Sekarang ni meninggal pun ada package. Kamu nak package harga berapa? Dia tanya kita macam tu. Kalau 1,500 kami mandikan kapan? Solat sendiri. Kalau 2,500 sekali dengan awal solat. Kalau 3,500 pilih dengan brand, dengan apa semua, dengan malam karan ada tahlil sekali. Itu dia ada package tu, Masya Allah. Dulu waktu je yang ada package. Sekarang ni orang Islam ada package kat bandar tuan-tuan. Jadi ini faktor kifayah. Kita tolong-tolong jaga, tolong-tolong jaga. Dan agama ni jangan susahkan dalam agama. Sepatutnya keluarga si mati dah dapat musibah kematian, orang lain jiran-jiran yang membantu tidak membebankan keluarga tersebut. Kita ni terbalik. Bila orang ni mati dibebankan pula dengan pengurusan jenazah, dibebankan pula dengan majlis tahlil. Tak buat tahlil, orang kata tidak mujtama', orang ni tidak bermasyarakat lah, dia ni teruk lah, tak buat tahlil. Padahal ni nak pergi makan dia. Tahlil ni nak tanya ikhlas ke tidak ikhlas. Kita pergi tahlil rumah orang si mati. Mana nak ikhlas kalau malam tu dia bagi biskut kering, dia confirm tak datang dah malam besok. Biskut mayat dia bagi. Bihun goreng pun tak nak pergi, bihun. Tuan rumah ni kempen, malam ni saya masak special. Tuan-tuan daripada masjid semua dijemput datang. Orang pun datang ramai-ramai. Kita pun tahlil semangat. Mula berseluruh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan rumah pandai. Lahan sangat tu dia ketuk dia kongkak-kongkak. Ada makan, masuk dia la ilaha illallah. Itu tanda ada makan. Bila nak masuk dia pun lama sangat. Tak masuk juga biaya laju lagi, dia hidang dalam tandang tu, ditolak tengah kan orang tamu. Kita pun bau sebab tu ya. Bila sedap dia tutup dengan paper. Jadi apa benda kat dalam ni? Tu yang kita laju la ilaha illallah. Dia kibah tu saja dah suruh berangin sikit, dia terselak paper. Bila terselak la ilaha ini bihun goreng. Ingat ke apa special dah. Kalau ayam pun letak ayam ni orang hidang. Biasa kalau hidang ayam ataupun daging, dia tak akan tutup. Dia terus buka je. Bagi. La ilaha illallah kuat ni. Bila orang hulur dekat dia, tengok ayam dekat dia buku kecil. Dapat orang lain besar-besar, buku yang dia depan dia kecil. Dia pun mau. La ilaha illallah. Sana besar, sini kecil.
makan atau nak makan. Jadi kita ubah suasana ni. InsyaAllah buat biar ikhlas. Boleh pahala buat di masjid. Ada makanan makan, tak ada tak apa. Kalau boleh rajin nak buat tahlil, buatlah tahlil selalu. Tak ada masalah. Kita buat rotation setiap malam Jumaat nak buat. Tidak salah walaupun dalam mazhab Syafi'i tak boleh tahlil. Saya sebut terus Mazhab Syafi'i tak boleh tahlil. Wala tazir waziratun wizra ukhra. Imam Syafi'i begitu berkeras dengan isu tahlil. Usahakan tahlil berhimpun di rumah si mati. Ijtima'u inda baiti ahli al-mayyit fi layaliha kan niyahatil muharramati. Dalam nas kitab mazhab Syafi'i, sesiapa berhimpun di malam-malam kematian di rumah si mati, maka itu dikategorikan sebagai niyahat, meratap kematian yang diharamkan dalam Islam. Benda yang diharamkan dalam Islam meratap kematian. Berhimpun di rumah si mati pada malam-malam kematian, maka haram kata Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i begitu bertegas. Habis itu kita tahlil ni ikut mazhab apa? Ikut mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tulis dalam kitab dia, wa nu'minu kulla adhkari wa du'ain wa qira'atil Quran yasilu ilal mayyit. Kami yakin, kami beriman setiap zikir, doa dan bacaan Al-Quran akan sampai pada si mati. Dan Imam Ahmad bin Hanbal buat syarat-syarat dia untuk majlis-majlis begitu. Kita semua kita langgar, kita buat lagi. Walau bagaimanapun tahlil kita ni bukan mengikut mazhab Syafi'i. Jangan orang kata, oh kita tahlil sebab kita mazhab Syafi'i. Tak, mazhab Syafi'i tidak dibenarkan. Cuma saya tidak kata benda tu salah, buatlah tuan-tuan. Kalau kita tidak ajar, anak kita tak kerti tahlil. Kalau tidak ada di majlis tahlil ataupun berzikir lepas solat tak ada, orang tak akan pandai berzikir. Ramai anak-anak muda yang baru balik daripada luar negara, dia kata berzikir ramai-ramai lepas solat bid'ah, haram. Betul lah, berzikir itu tidak dibenarkan kalau mengganggu orang solat. Tetapi kita tengok dari segi kategori negeri kita, kalau tidak ada zikir, orang tak akan reti langsung zikir. Seorang pengantin ni nak jadi berapa orang ni? Pergi majlis, dia pengantin, dia datang pakai songkok tinggi dia ni. Bukan masalah songkok tu, tak ada masalah, saja je sebut. Dia pakai songkok tinggi, rambut dia keluar sikit pelau, dia colour sikit rambut dia. Waktu tu kawan saya jadi juru nikah, dia pun tengok-tengok tu ni. Kamu tak apa, aku tanya sikit soalan dekat budak ni. Sajalah kita nak kenal, kan nak nampak datang kawan dah rambut tu macam tu nak kahwin. Yang bapak ni pun, yang bapak mertua ni, yang bapak pada perempuan ni bagus. Sebab kita kenal dia ahli masjid. Tengok berapa menantu macam tu, dia pun duduk atas tilam dia kan tidak ada tilam. Sekarang ni kita buat begitu Pemaidani, Raja Sehari. Sahabat saya ni sebut dekat pengantin ni, mikrofon dekat sini. Dia kata sebelum kita upacara nikah kahwin ni, boleh tak pengantin istighfar dulu. Lepas pengantin istighfar 3 kali, kita akan istighfar ramai-ramai. Lepas tu baru kita akan nikah. Pengantin ni pun perlu tengok bulu kiri, nak istighfar tak reti tu. Dia pun tengok bapa dia, ayah. Bila dia sebut ayah ni, mikrofon dekat sini, siapa masjid dengar? Ayah dia pun malu lah. Ayah dia jawab, bukan aku nak nikah, kamu kan nak nikah. Imam ni buat, imam cuit saya kata tak payah peduli dia, biar dia istighfar. Kita tunggu lama, tak ada. Akhirnya budak ni cari ikhtiar, bagaimana dia nak istighfar, dia tak kerti. Dia kata, imam sebenarnya saya tahu istighfar, cuma hari ni nervous dia. Boleh tak imam sebut mukadimah, saya sambung dia. Mana ada mukadimah, istighfar, mukadimah habis lah. Imam ni pun pandai. Imam sebab apa? Astaghfirullahalazim allazi. Sambung. Dia bila sebut allazi, terus dia sambung. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau kita tak ajar, istighfar pun tak reti. Ini kena perlu. Kita ada pendidikan dan solat ni kalau buat dan mengganggu orang datang yang masbuk, kita perlahankan zikir kita. Cuma kita kena buat biar anak-anak kita tahu. Kalau kita berzikir, letak mikrofon pun dengar yang depan, anak-anak pun nak tanya apa yang ayah sebut dalam lepas solat. Kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah. Macam-macam yang kita boleh ajar pada anak-anak kita. Akhirnya menjadi tradisi rutin sebab orang Melayu ni, dia dengan bahasa Arab tu dia tidak berapa familiar, tetapi dengan bahasa kita. Jadi kerana itu kita kena latih. Orang Arab tak apa.
Orang Arab dia tengok benda cantik, subhanallah. Tengok benda tu, masya Allah, innalillah. Kita tak, bila orang mati je innalillah. Innalillah ni setiap musibah kena sebut innalillah. Kita tunggu mati je. Kadang-kadang kita dengar jumpa melawat kawan kita sakit, kita bersebut dia innalillah wa inna ilaihi raji'un. Weh, aku belum nak mati. Musibah ni tuan-tuan, kalau ada sahabat kita yang tak datang berjemaah, alim ulama kata kita disunatkan sebut dia innalillah. Begitu. Balik malam ni tanya, semalam ada ceramah Isra Mi'raj, tak nampak batang hidung kamu ke mana? Allah, isi saya sibuk nak pergi Nagoya. Pergi jekel, jadi tak sempat nak balik. Kita bersebut dia innalillah wa inna ilaihi raji'un. Cuba amalkan kita tu. Jumpa tak datang jemaah sebut innalillah. Tengok semua besok dia dah saf tangan. Dia bergerung, dia ni tak datang jemaah, dia doa kita mati. Tak apalah, ada kebaikan dia. Jadi insya-Allah kita banyak lagi perkara yang kita boleh kongsi dalam permasalahan agama ini. Mudah-mudahan ada jodoh kita dapat berjumpa lagi, bersua lagi. Ada beberapa soalan ni, tapi saya fikir soalan ni bila saya datang lain kali dah. Tolong forward semula, kita bincang, kita berdiskusi berkaitan dengan agama. Mudah-mudahan kita lebih dekat dengan Allah SWT. Dan ingatlah, agama ini diajar dengan cara mudah. Ad-din yusrun. Agama ini adalah agama yang mudah. Bila orang beragama, orang akan rasa semakin seronok dengan Islam. Bukan orang semakin jauh. Bila kita ajar cara susah, orang semakin jauh. Orang yang nak pada Islam pun semakin jauh kerana kita. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang dengan sikap-sikap orang Islam itu sendiri. Jadi harap-harapnya kita yang menjadi dakwah, da'i kecil kita tunjuk akhlak yang baik. Biar kita tanya dalam hidup kita, apa yang aku buat ini, aku buat kerana agama. Biarlah aku rugi sedikit tetapi demi agama. Tak apa, aku nak korbankan. Kita ni tidak, kita mementingkan profit and cash. Sebab dia ajar begitu, profit and cash. Maka kita, apa agama kita tak fikir. Dalam hidup saya pernah jumpa dengan seorang yang sanggup rugi berjuta-juta ringgit demi nak jaga akidah seorang Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Kita RM30, ketalangan. Kalau bagi derma RM50, syurga dah. Lalu RM50. Kalau RM1,000, Masya Allah, besok minta ke Allah nak hati terus, dah masuk syurga. Tapi jauh kita ni dengan sebagaimana yang Nabi SAW terapkan pada para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Biar kita di atas landasan. Kita tanya dia, kita yakin dengan Allah, yakin adanya hari akhirat, insya-Allah kita akan jadi baik. Insya-Allah panjang umur rezeki kita berjumpa lagi. Yang baik itu datang dari Allah, yang buruk itu dapat rumah diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan mereka yang mendengar ucapan dan mengikut perkara yang baik dan beramal dengannya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada malam yang mulia ini perhimpunan yang kamu rahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang kamu jaga kami daripada segala dosa dan segala maksiat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Saya berdoa kepada Ustaz. InsyaAllah kita akan cuba lain kali tempat Ustaz lagi. Mungkin kali yang akan datang kita akan khususkan untuk sesi soal jawab saja. Sebab Ustaz memang dia punya expertise macam tu. Kita panggil dia just untuk soal jawab saja. Sesi tanya lah Ustaz. InsyaAllah kepada yang jemaah yang ingin memperbaharui wudu, mungkin kita akan bagi masa tempoh dalam 2-3 minit insyaAllah. Sambil-sambil tu yang dalam ruang solat ni insyaAllah kita zikir insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pengumuman,